Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, sebuah syarikat boleh digulungkan sama ada melalui penggulungan secara sukarela atau melalui perintah mahkamah. Penggulungan secara sukarela dilaksanakan dalam keadaan di mana syarikat itu tidak meneruskan perniagaannya atau ia telah ditubuhkan hanya untuk tujuan yang terhad dan tujuan tersebut telah dicapai. Manakala antara sebab utama syarikat-syarikat digulungkan melalui perintah mahkamah ialah akibat masalah kewangan atau kesukaran pembayaran hutang yang menyebabkan pemiutang mengambil langkah untuk menggulungkan syarikat-syarikat terbabit untuk melikudasikan aset-asetnya bagi mendapat pembayaran hutang. Jumlah syarikat yang digulungkan sepanjang tempoh 2010 hingga bulan Ogos 2014 adalah sebanyak 9,010. Dan daripada jumlah tersebut, sebanyak 3,396 syarikat telah digulungkan secara sukarela, manakala sebanyak 5,614 syarikat telah digulungkan melalui perintah mahkamah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan prihatin berhubung keperluan memperkenalkan satu mekanisme untuk menyelamatkan syarikat-syarikat yang mengalami masalah kewangan, namun masih boleh dipulihkan untuk beroperasi seperti sedia kala. Dan dalam hal ini, Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang merupakan agensi kementerian ini telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan beberapa mekanisme penyelamat korporat melalui pembaharuan yang sedang dilakukan kepada Akta Syarikat 1965. Mekanisme yang dicadangkan ini akan menjadi satu alternatif kepada penggulungan atau pembubaran syarikat. Antaranya pertama ialah pengurusan kehakiman. Pengurusan kehakiman adalah satu mekanisme penyelamat sementara yang akan diselia oleh mahkamah yang boleh dipohon oleh syarikat atau pemiutang syarikat untuk sesuatu perintah bagi meletakkan pengurusan syarikat di bawah seorang pengamal insolvensi yang berkelayakan untuk memulihkan syarikat tersebut dari segi kewangan dan dilaksanakan melalui satu skim untuk menyelesaikan hutangnya. Satu tempoh moratorium akan terpakai semasa perintah pengurusan kehakiman berkuasa untuk mengelakkan tindakan undang-undang diambil terhadap syarikat tersebut bagi tujuan membolehkan plan pemulihan dirangka dan dilaksanakan. Dan yang keduanya, iaitu penyusunan korporat secara sukarela. Penyusunan korporat secara sukarela pula adalah satu mekanisme yang membolehkan syarikat untuk mencadangkan satu penyusunan kepada pemiutang bagi menyelesaikan hutangnya jika disetujui oleh pemiutang. Pelaksanaan cadangan tersebut akan diselia oleh seorang pengamal insolvensi yang bebas yang akan melaporkan kepada mahkamah berhubung daya maju cadangan itu. Secara keseluruhannya, penggunaan mekanisme penyelamat korporat seperti yang dinyatakan akan memberi lebih faedah kepada syarikat dan pemiutang berbanding prosiding penggulungan syarikat yang boleh membawa kesan yang lebih buruk yang akan menyebabkan penambatan syarikat. Dan ini secara tidak langsung boleh menjejaskan ekonomi negara di jangka masa yang panjang. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, satu rang undang-undang syarikat yang dinyatakan sedang dimuktamadkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan ianya akan dibentang di Dewan ini tidak lama lagi, dan maklumat lanjut berhubung mekanisme penyelamat korporat akan diterangkan secara lebih terperinci pada masa itu. Terima kasih.
Datuk Yang di-Pertua. Ya, Sempah Renggam. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kalau saya ambil angka yang dimaklumkan oleh Menteri tadi, ada kes sebanyak 9,010 dan ianya dibagi dengan 5 tahun dan 365 hari. Makna satu hari kita ada hampir 5 syarikat yang mengulurkan diri, sama ada secara sukarela ataupun melalui tindakan mahkamah. Dan saya rasa ini agak luar biasa. Jadi selain daripada punca-punca seperti mengalami kerugian yang besar, saya minta pandangan Yang Berhormat Menteri, apakah faktor-faktor lain yang menyebabkan kesnya begitu tinggi, satu, dan dua, apakah perbezaan antara akta baru syarikat ni yang akan mungkin dibentangkan di Dewan Mulia ini dengan akta lama, dan apakah kesan-kesan yang akan bawa pada syarikat-syarikat seperti sole proprietor bawah akta baru ini. Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Untuk maklumat, selain daripada apa yang saya sebut tadi, punca-punca utama syarikat ini digulungkan ialah, yang pertamanya ialah penggulungan secara sukarela dilaksanakan dalam keadaan di mana syarikat ini tidak meneruskan perniagaan. Jadi dia gulung secara sukarela, atau ia telah ditubuhkan hanya untuk satu tujuan yang terhad, dan bila tujuan itu telah tercapai, dia terus untuk minta supaya digulungkan syarikat itu secara sukarela. Dan yang keduanya, manakala antara sebab utama syarikat yang digulungkan melalui, yang kedua ialah perintah mahkamah, adalah akibat daripada masalah kewangan atau kesukaran untuk membayar hutang yang menyebabkan pemiutang mengambil langkah untuk menggulungkan syarikat-syarikat terbabit untuk melikuidasikan aset-aset bagi mendapatkan pembayaran hutang. Ini ada dua, satu secara sukarela dan satu lagi melalui perintah mahkamah. Mengenai soalan yang kedua, ciri-ciri pindaan yang dibuat pada Akta Syarikat 1965, dia ada 11 ciri-ciri dia, Yang Berhormat. Yang pertama ialah pembentukan syarikat, iaitu syarikat ini boleh ditubuhkan oleh ahli tunggal atau ahli tersebut boleh juga menjadi pengarah tunggal syarikat. Dan yang kedua, kesan perbadanan syarikat, iaitu maksudnya syarikat boleh ditubuhkan oleh ahli-ahli tunggal dan ahli tersebut boleh juga menjadi pengarah tunggal syarikat. Dan yang kedua, kesan perbadanan syarikat. Jadi yang pertama, notis pendaftaran adalah bukti muktamad dan syarikat diberikan kapasiti penuh sebagai perbadanan pertubuhan. Dan yang ketiganya ialah ketidakpakaian memorandum dan artikel persatuan. Syarikat diberi pilihan untuk mempunyai perlembagaan, iaitu memorandum dan artikel persatuan, dan syarikat boleh memilih untuk mempunyai perlembagaan selepas pemerbadanan. Syarikat yang tidak mempunyai perlembagaan akan bergantung sepenuhnya kepada peruntukan akta. Yang keempat ialah saham. Migrasi kepada rejim tidak nilai tara ataupun saham diterbitkan pada suatu harga yang akan ditentukan oleh syarikat. Yang kelima, penyelenggaraan modal, iaitu kebergantungan kepada penyataan kesolvenan untuk transaksi korporat yang melibatkan pengurangan modal, saham, bantuan kewangan, pembelian semula saham dan pembayaran dividen. Yang keenam, penyata kewangan dan audit. Yang ketujuh, juru audit. Dan yang ke-8, penyata tahunan. Yang ke-9, mesyuarat dan membuat keputusan. Yang ke-10, mekanisme penyelamat korporat. Dan yang ke-11 ialah penggulungan syarikat. Jadi kalau penggulungan syarikat ni, Yang Berhormat, tarikh permulaan penggulungan adalah pada tarikh perintah mahkamah dalam kes-kes penggulungan wajib. Dan yang kedua, peningkatan nilai ambang
ketidakkeupayaan untuk membayar hutang daripada RM500 kepada RM5,000, memperkenalkan parameter untuk pengecualian pelupusan melalui peraturan-peraturan. Itulah ciri-ciri jenis pindaan yang kita buat pada Akta Syarikat 1965. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Menteri.